Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM bab 1 warisan negara bangsa. Di bawah tajuk kecilnya latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Memberi tumpuan kepada keunggulan sistem pentadbiran. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan keunggulan sistem pentadbiran. Dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka boleh dibahagikan kepada 2 peringkat. Yang pertama, peringkat pentadbiran pusat dan yang kedua, peringkat jajahan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, peringkat pentadbiran pusat dulu. Di dalam peringkat pentadbiran pusat terdapat sistem yang dipanggil sebagai pembesar 4 lipatan. Pembesar 4 lipatan inilah yang akan menguruskan pentadbiran peringkat pusat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Bila disebut pembesar 4 lipatan, terdapat 4 jawatan pembesar yang utama, iaitu yang pertama bendahara, yang kedua penghulu bendahari, yang ketiga temenggung dan yang keempat laksamana. Dia punya formula untuk pembesar 4 lipatan ialah bendahara bendahari tunggu laksa. Bendahara bendahari tunggu apa? Tunggu laksa. Okey, tengok penerangan formula. Bendahara merujuk pada bendahara juga. Kemudiannya bendahari merujuk pada bendahari, iaitu penghulu bendahari. Tunggu merujuk kepada temenggung. Persamaan pada huruf T dengan 2G tengah-tengah. Tunggu, temenggung. Dan last sekali laksa merujuk pada laksamana. Persamaan pada sebutan laksa di depan dalam perkataan laksamana. Menjadikannya laksa. Jadi, formula untuk pembesar 4 lipatan ialah bendahara bendahari tunggu laksa. Bendahara merujuk pada bendahara, bendahari adalah penghulu bendahari, tunggu merujuk pada temenggung dan laksa merujuk pada laksamana. Baiklah, kita akan lihat satu persatu jawatan beserta dengan fungsinya masing-masing. Okey, yang pertama, bendahara dulu. Bendahara ada 4 tugas yang utama. Yang pertama sebagai ketua pentadbir, yang kedua ketua turus angkatan tentera, yang ketiga menasihati sultan dalam pelbagai hal, dan yang keempat menjadi pemangku sultan. Kalau dilihat bendahara ni tugas dia hampir sama dengan tugas Perdana Menteri ataupun Menteri Besar yang ada pada hari ini. Jadi bendahara ada berapa tugas? Ada 4 tugas. Ketua pentadbir dalam Kesultanan Melayu Melaka, yang kedua ketua turus angkatan tentera, yang ketiga menasihati sultan dalam pelbagai bidang, dan yang keempat menjadi pemangku sultan. Okey, yang kedua adalah penghulu bendahari. Bila disebut bendahari, mestilah berkaitan dengan duit. Bendahari kelas, bendahari persatuan, ianya mestilah berkaitan dengan duit. Bertanggungjawab memegang duit. Jadi penghulu bendahari ni tugasnya adalah untuk menguruskan perbendaharaan negara. Sebab tu dipanggil penghulu. Sebab dia menguruskan perbendaharaan negara. Bukan lagi duit-duit dalam kelas, duit dalam persatuan. Kalau duit dalam kelas dan persatuan dipanggil bendahari sahaja. Tapi kalau negara dipanggil penghulu bendahari. Tengok, sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperoleh daripada 2 aktiviti. Yang pertama, aktiviti perdagangan. Dan yang kedua, segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukan ataupun naungan. Dalam aktiviti perdagangan, semua cukai dikutip oleh Syah Bandar di pelabuhan. Manakala untuk segala jenis cukai dan ufti di peringkat taklukan serta naungan dikutip oleh pembesar yang dilantik oleh sultan dan juga pembesar berempat. Hasil pembendaharaan negara digunakan untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata dan juga membina istana. Jadi tugas penghulu bendahara ni sebagaimana Menteri Kewangan yang ada pada hari ini, iaitu menguruskan perbendaharaan negara. Ianya berkaitan dengan duit. Segala duit itu dapat daripada berapa punca? 2 punca. Aktiviti perdagangan dengan segala jenis cukai dalam wilayah taklukan serta naungan. Berapa kegunaan segala duit dalam pembendaharaan negara? 2 kegunaan. Iaitu untuk kepentingan kerajaan sahaja, bukannya kepentingan pihak lain. Ya, untuk kegunaan kerajaan sahaja. Contohnya membeli senjata dan juga membina istana. Ingatlah, tugas penghulu bendahara adalah
menguruskan perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara itu diperolehi daripada beberapa punca, 2 punca. Aktiviti perdagangan yang diikuti oleh syah bandar di pelabuhan dan segala jenis cukai di wilayah taklukan serta naungan yang diikuti oleh pembesar yang dilantik oleh sultan ataupun pembesar 4 lipatan. 2 punca perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara ni segala duit digunakan untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan. Seperti membeli senjata, membina istana. Okey, yang ketiga adalah temenggung. Temenggung ni adalah menjaga keselamatan Kota Melaka di darat sahaja. Jadi temenggung ni tugasnya sebagaimana polis yang ada di dalam negara Malaysia pada hari ini. Jadi temenggung ni menjaga keselamatan di mana? Di darat. Dan last sekali adalah Laksamana. Laksamana ditugaskan sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka demi menjaga keselamatan perairan Laut Melaka. Jadi kalau temenggung menjaga keselamatan di darat, Laksamana menjaga keselamatan di laut. Tugas mereka seperti Angkatan Laut Melaka, iaitu digelar sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Tugasnya sebagaimana yang ada pada hari ini, iaitu Tentera Laut Malaysia, TLDM. Jadi Laksamana ni menjaga keselamatan di mana? Di laut. Kalau di darat siapa yang jaga? Temenggung yang jaga keselamatan. Okey, peringkat yang terakhir adalah peringkat jajahan. Di peringkat jajahan, pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung-kampung yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Antara peranan pembesar ini adalah yang pertama, menjaga ataupun mengekalkan keamanan di kawasan pentadbirannya. Dan yang kedua, mengutip cukai. Dia jaga keamanan dan kutip cukai sahaja. Segala cukai itu diberi kat siapa? Diberi dekat penghulu bendahari untuk disimpan dalam perbendaharaan negara. Okey, jadi kesimpulannya ada apa peringkat? Sistem pentadbiran Kesultanan Melaka ada 2 peringkat. Peringkat pusat ataupun pentadbiran pusat dengan peringkat jajahan. Pentadbiran pusat diketuai oleh pembesar 4 lipatan ataupun pembesar berempat, iaitu bendahara, bendahari, tunggu laksa, penghulu bendahara dulu, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Manakala peringkat jajahan pula diperintah oleh pembesar yang dilantik oleh sultan ataupun pembesar berempat. Ada apa tugas mereka? Ada 2 je tugas, menjaga keamanan dengan mengutip cukai. Kalau bendahara tadi tugasnya adalah sebagai ketua pentadbir. Kalau penghulu bendahari menjaga perbendaharaan negara, kalau temenggung menjaga keselamatan di darat dan laksamana menjaga keselamatan di laut. Okey, kita lihat contoh soalan. Ini adalah contoh soalan struktur, markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu dia tanya, nyatakan 2 peringkat pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka. Apa kehendak soalan? Dia nak kita hurai 2 peringkat pentadbiran. Semua sekali ada 2 aja, iaitu peringkat pusat dengan pentadbiran jajahan. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman dan 2 roman kan. Bermaksud pelajar perlu jawab terus, tak perlu ambil ayat pembuka. Okey, jadi 1 roman tulis terus pentadbiran pusat, 2 roman tulis terus peringkat jajahan ataupun pentadbiran peringkat jajahan. Okey, soalan B pula tanya, apakah peranan bendahara dalam Kesultanan Melayu Melaka? Ya, soalan ni nak kita uraikan tentang apa? Tentang bendahara. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 roman dan 2 roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Peranan bendahara dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah sebagai ketua pentadbir, titik, lepas titik, letak penanda wacana. Wajib letak penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Kalau tak mahu guna kedua, ketiga, keempat, boleh guna selain itu, di samping itu, seterusnya. Okey, yang cikgu ajak guna number, iaitu kedua, Ketua Terus Angkatan Tentera, titik. Ketiga, menasihati sultan dalam pelbagai hal. Dan keempat, lepas titik, tulis keempat, menjadi pemangku sultan. Okey, last sekali soalan kebat tanya, apakah kebaikan sistem pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka? Apakah anda soalan? Kebaikan sistem pembesar berempat. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 roman dan 2 roman macam soalan A tadi kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Kebaikan sistem pembesar berempat dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah memantapkan pemerintahan dan pentadbiran negara. Huraiannya, hal ini kerana skop tugas setiap pembesar telah ditetapkan agar dapat melicingkan pentadbiran negara. Kesannya pentadbiran negara bertambah cekap dan berkesan.
Kalau pelajar-pelajar nak bubuh contoh boleh tak? Boleh bubuh contoh. Contohnya apa? Contohnya bendahara ditugaskan sebagai ketua pentadbir negara. Titik. Dapat 1 markah tambahan. Okey, macam mana masuk isi yang kedua? Menggunakan number iaitu kebaikan kedua kebaikan kedua, koma. Mengukuhkan kewibawaan pemerintah. Huraiannya hal ini kerana pembesar memberikan tak serta yang tidak berbelah bagi kepada pemerintah. Titik. Kesannya dapat mewujudkan kestabilan politik dan menjamin keamanan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Daripada apa yang cikgu jawab sini, semua sekali cikgu layak dapat 8 markah. Tengok macam mana pembahagian markahnya. No? Yang pertama isi. Tengok isi yang pertama. Isi yang pertama tadi apa? Memantapkan pemerintahan dan pentadbiran negara. Itu isi. Isi yang pertama 1 markah. Huraian. Huraian bermula dengan perkataan hal ini. Hari ini kerana skop tugas setiap pembesar telah ditetapkan. Skop tugas tu 1 markah. Huraian tambahan. Huraian tambahan menggunakan perkataan agar, kerana, supaya. Jadi cikgu ada huraian tambahan tak? Ada. Huraian tambahannya agar dapat melicikkan pentadbiran negara. Melicikkan pentadbiran negara 1 lagi markah. Ada 3 markah. Last sekali kesannya pentadbiran negara bertambah cekap dan berkesan. Jadi kesan tu 1 markah. Jadi 4 markah kesemuanya. Isi yang pertama. Tengok isi yang kedua pula. Isi yang kedua isinya adalah mengukuhkan kewibawaan pemerintah 1 markah. Huraiannya, huraian bermula perkataan hal ini. Ingat dah, huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Hal ini kerana pembesar memberikan tak setia yang tidak berbelah bagi kepada pemerintah. Ya, tak setia 1 markah. Last sekali kesannya, dapat mewujudkan kestabilan politik. Kesan yang pertama, kestabilan politik 1 markah. Dan tambahan 1 lagi kesan, menggunakan perkataan dan menjamin keamanan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ya, jadi ada 2 kesan di situ. Mewujudkan kestabilan politik 1 markah dan menjamin keamanan dalam Kesultanan Melayu Melaka 1 lagi markah. Ada 2 markah untuk 2 kesan tersebut. Jadi isi yang kedua, semua sekali berapa markah? Ada isi 1 markah, ada huraian 1 markah dan ada 2 kesan, jadi 4 markah semuanya. Jadi 4 tambah 4 markah menjadikannya 8 markah. Soalan ni berapa markah penuh? 4 sahaja markah penuh. Layak tak dapat 4 markah penuh? Ya, sangat layak. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.